Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dah. Okey, ayat alif lam mim ini adalah ayat yang terdiri daripada pembukaan dia daripada kalimah hijaiyah, huruf hijaiyah. Dalam surah Al-Quran ini ada dalam surah-surah tertentu dibuka dengan abjad alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain sad dan banyak lagi, nun dah. Banyak lagi. Dan makna huruf ini hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu. Secara umumnya dah. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu. Dan ada setengah-setengah ulama berpendapat bahawa huruf-huruf ini adalah nama bagi surah tersebut. Nama bagi surah tersebut. Contoh dia surah Al-Baqarah atau surah Alif Lam Mim. Dia gitu. Surah, nama bagi surah tersebut. Dan ada pula setengah ulama yang berpendapat bahawa gunanya untuk menarik perhatian. Dia gunakan huruf hijaiyah itu untuk menarik perhatian di aspek bahasa ataupun sastra. Orang Melayu pun guna. Si cintaku yang satu, I impian kan nyata, ekspedisi. Aku pula ekspedisi CINTA dia guna permulaan untuk lagu dia untuk menarik perhatian. Dah banyak dah lirik yang ada. Begitu dah Al-Quran ini setengah pendapat cakap untuk menarik perhatian makhluk. Dia untuk berbeza daripada kitab yang sebelumnya. Itu. Dan setengah pendapat menyatakan untuk mengisyaratkan bahawa Al-Quran itu diturunkan di dalam bahasa Arab dengan hurufnya huruf hijaiyah yang tersusun dari huruf abjad-abjad tersebut. Dia susun. Ada penyusunan dia. Itu memberi tajuk. Jadi ada kisah sebenarnya dalam bab huruf hijaiyah ni. Dua ulama mujtahid seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i ni telah mempelajari ilmu Al-Jafri. Dia belajar ilmu Al-Jafri. Apa itu ilmu Al-Jafri? Ilmu Al-Jafri ini dia ilmu yang berkisar kepada sekitar huruf-huruf hijaiyah yang boleh dijadikan petunjuk dalam mengesan setiap kejadian yang berlaku di dunia ini. Untuk mengesan kejadiannya, dia belajar huruf-huruf hijaiyah ni. Ataupun orang cakap kalau ilmu ramalan. Ilmu ramalan ataupun orang Cina ni dipanggil Feng Shui. Tapi orang Arab panggil Al-Jafri. Ilmu Al-Jafri. Menyebabkan setengah ulama mengkritik ilmu tersebut. Sebab dia ilmu lebih kepada ramalan. Tapi nak cakap cerita dianya, ilmu ini turut dipelajari oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i. Ini boleh rujuk dalam Mujam Mawasid dan Dairah Ma'arif fil Qarni Al-Isrin karangan Muhammad Farid Wajdi. Nak cakap dua orang ni tetap belajar dan pembelajaran mereka ini tidaklah mengurangkan sedikit pun martabat mereka. Tak kurang martabat. Walaupun ilmu itu dianggap oleh setengah ulama tak boleh. Termasuk kita boleh mempelajari ilmu sihir. Boleh pelajari, tapi tak boleh guna. Tapi tak boleh guna. Hukum untuk mempelajari ilmu sihir harus, tapi guna tak boleh. Belajar boleh. Belajar boleh. Dia gini. Dan
Ada. Yang tak tahan tu kalau dah belajar nak guna lah, nak test lah, nak sudi lah. Itu tak boleh. Itu dah jatuh hukum haram. Dia gitu. Jadi nak cakap cerita ni, ilmu alif lam mim ini, alif lam ra, huruf-huruf ijaiyah, dia ada ulama-ulama tertentu menafsirkannya. Ada ni yang menafsir antara tafsir alif itu Adam, lam itu Allah. Dia gitu. Mi itu adalah alam. Macam-macam pentafsiran dia buat lah. Tapi dari segi dia hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu lah. Sampai Imam Syafi'i nak sampai tahap dia pun belajar semua ilmu. Maksudnya kita boleh belajar semua ilmu. Kalau surau ni nak belajar bahasa Cina, saya boleh bawa cikgu bahasa Cina kalau nak belajar bahasa Cina. Boleh. Tapi lepas PKP ya. Itu ayat untuk ayat 1. Bagi ayat 2 hingga 5 surah Al-Baqarah itu kita dah baca tadi. Jadi zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayat 2 hingga 5 surah Al-Baqarah ini menurut Ibnu Abi Najih, dia dengar daripada Mujahid menjelaskan bahawa 4 ayat pertama tersebut diturunkan untuk menerangkan sifat-sifat dan perilaku orang-orang mukmin yang bertakwa. Hadis riwayat Faryabi dan Ibnu Jarir. Ayat 6 hingga 7 surah Al-Baqarah adalah mengenai orang kafir. Yang tadi ayat 2 hingga 5 itu mengenai orang yang bertakwa, orang mukmin yang bertakwa. Ada cerita ni, mukmin yang bertakwa. Rupanya ada mukmin yang tidak bertakwa. Itu cerita dia tak? Ayat 6 hingga 7 surah Al-Baqarah adalah mengenai orang kafir. Dan ayat 8 hingga 20 surah Al-Baqarah itu mengenai orang yang munafik. Orang yang munafik ni, siapa orang yang munafik ni? Orang yang munafik ini, luaran dia itu adalah Muslim, dalam dia kafir. Tu cerita dia tak? Tu cerita dia. Huzaifah Al-Yamani, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah panggil dia, Rasulullah cakap satu persatu, ni orang munafik ni, orang ni. Cuma Huzaifah Al-Yamani rahsiakan siapa orang munafik. Hanya dia pemegang rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni Huzaifah Al-Yamani dak. Jadi dialah yang banyak memegang senaran nama. Kalau situ kita ada senaran nama tak? Senaran nama yang munafik itu semua pada Huzaifah Al-Yamani. Cuma dia tidak ceritalah pada sahabat yang lain, ni orang ni untuk menjaga perpaduan negara Islam pada waktu itu tak? Untuk tidak memburukkan keadaan. Jadi saya ceritalah sikit lah tak? Huzaifah Al-Yamani tak? Dia mati, meninggal di Iraq tak? Dia meninggal di Iraq pada waktu itu tahun 1932 tak? Raja terakhir Iran ataupun Iraq. Dulu Iran dengan Iraq satu negara tak? Iran, Iraq, Syam satu negara tak? Apabila masuk penjajahan ini, berlakulah pemecahan negara-negara mengikut negara kecil-kecil tak? Kalau dulu bawa Osmaniyah, tapi bila pecah Osmaniyah jadi negara-negara kecil tak? Berlaku penjajahan negara-negara kecil. Dulu kita ni tak? Negara Melayu tak? Termasuk Indonesia, termasuk Patani sampai ke Bangkok tak? Dan di Bangkok itu
ada orang Melayu yang tinggal di sana tak? Dan orang Melayu ni mahir dia buat royal barge. Royal barge ni kapal raja tu yang kepala burung tak? Itu ukiran orang Melayu. Orang Melayu memang hebat dalam pelayaran dan seumpama dengannya tak? Jadi situ cerita. Nak cakap satu negara. Jadi pada satu masa itu Raja Iraq ini didatangi satu mimpi. Mimpi itu yang datang mimpi itu adalah Huzaifah Al-Yamani. Jadi sahabat Rasulullah dia cakap, wahai pemerintah, tolong alihkan mayat aku ni sebab kubur aku dah masuk air. Kubur dah masuk air. Lepas tu ada sahabat yang seorang, saya lupa dah nama sahabat yang seorang lagi. Tapi janganlah orang tak dengar sangat. Kalau saya cakap pun mungkin tak perasan tak? Nanti saya cari balik tak? Jadi pemerintah pada masa itu dia ada masalah sebab kerajaan Osmaniyah tengah jatuh tak? Jadi dia lupakan mimpi dia tak? Datang kali kedua mimpi tak? Minta raja pindahkan dia daripada perkuburan tersebut sebab air dah banyak. Air dah banyak. Jadi dia buat tak tahu. Dia sibuk dengan kenegaraan tak. Mungkin sibuk nak ngundi balik, tak tahulah kalau negara kita tak. Dia gitu. Jadi dia sibuk sebab kejatuhan Osmaniyah sebenarnya cerita. Akhir sekali mimpi itu kali ketiga dia datang kepada mufti Iraq. Mufti Iraq. Jadi mufti Iraq ni dia sedar daripada tidur, dia jumpa raja tak. Dia cakap, dia bermimpi gini. Dia cakap, aku dah 2 kali mimpi yang sama. Tak? Sama dengan yang kau. Rupa dia gitu. Tak? Rupa dia gitu. Jadi dihebahkan. Tak? Jadi raja cakap beginilah, dah masuk 3 kali, dia tunggu kali ketiga. Tak? Jadi 2 kali pada dia, 1 kali pada mufti tak. Jadi kali ketiga jugalah. Jadi dia cakap ini betul ni. Jadi dia cari makam Huzaifah Al-Yaman tak. Jadi apabila berlaku pada 1932, boleh tengok dalam rekod-rekod kalau ada tak. 1932 itu berlangsung satu Eropah tahu cerita ni tak. Satu dunia, hampir satu dunia yang ada hubungan apa tak. Dia tahu cerita ni. Okey. Seluruh doktor di Eropah tu pergi tengok, nak tengok ni. Mayat yang 1400 tahun ni macam mana nak jadi ni. Macam mana rupa tak. Khabarnya sahabat Nabi turun. Doktor-doktor tak turun. Dan beberapa padri tak, pendeta pun turun ke Iraq pada waktu itu nak tengok tak. Jadi raja arahkan tak Huzaifah Al-Yaman akan digali balik selepas Zuhur tak. Dan sahabat yang seorang lagi selepas Asar, dan akan dikebumikan di perkuburan sahabat-sahabat yang lain. Ada satu perkuburan di Iraq tu, ramai sahabat dimakamkan di situ, tapi jarak dia macam Batu Rakit ke Kota Baru jugalah. Tak? Jadi dia uruskan Huzaifah Al-Yaman tak selepas solat Zuhur. Dan selepas solat Zuhur dibongkar. Apabila dibongkar, kayu dia tu, kayu yang penutup mayat tu masih baru. Tak jejas, cuma ada air. Cuma ada air. Jadi apabila dibongkar papan tu, ada mayat, dikeluarkan mayat itu macam baru lepas mandi. Baru lepas mandi sebab air dah penuh dalam tu tak. Diangkat dan dibawa terus ke perkuburan sahabat yang lain, jarak dia dalam 100 lebih kilometer tak. Jadi
diuruskan di sana. Semua gempa. Tak, semua gempa. Macam mana mayat ini boleh kekal? Tak, 1400 tahun ni, lama ni. Orang doktor-doktor ni pun pelik tak? Dari segi ilmu dia tu tak boleh nak jawab tak? Ini berlaku keajaiban. Lepas tu dia tunggu lepas asar tak? Tengok sahabat yang satu lagi pun sama tak? Dan dimakamkan balik di sebelah sahabat-sahabat yang lain tak? Jadi berlaku kegemparan tak? Lepas maghrib tak, mufti tu didatangi oleh ramai doktor dan ramai padri memeluk agama Islam. Lepas maghrib disaksikan oleh raja tak? Jadi cerita ni gempa satu dunia tapi tidak dihebohkan tak? Sebab biasalah tak? Dalam agama kita ni ada yang dengki tak? Jadi itu cerita dia tak? Jadi Huzaifah Al-Yaman ni adalah orang yang memegang senarai nama orang munafik di zaman Rasulullah tak? Jadi dalam ayat yang terakhir ini, iaitu orang-orang yang bertakwa tak? Dia ada orang mukmin yang bertakwa. Dia dalam senarai manusia yang masuk ke syurga ini tak? Terdiri daripada golongan yang bertakwa, tawabi tak? Golongan siddiqin tak? Golongan syuhada tak? Golongan ulu albab, golongan muhlisin, golongan solihin tak? Golongan rayyan tak? Orang yang jenis berpuasa. Ini orang-orang yang ada tak? Siapa itu orang muhlisin? Orang yang bersifat qanaah, cukup tak? Gaji 1000 cukup tak? Tidak ada bunyilah tak? Takwil tak? Last kali menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala tak? Miskin menyalah. Rasulullah jumpa dengan seorang sahabat yang sakit tak? Yang sakit. Apabila Rasulullah tengok ni, dia cakap, wahai sahabatku tak? Minta maaf tak? Penyakit kau ni tak sembuh dah, kecuali mati tak? Jadi Rasulullah cakap gini tak? Kau mesti bersangka baik terhadap Allah. Cerita dia gitu tak? Rasulullah pesan tak? Sahabat lain dengar tak? Di akhir mati kita ni tak? Saya pun pesan untuk diri saya jugalah tak? Dalam keadaan mungkin kita sakit pada waktu tu tak? Mungkin kita frust tak? Mati awal tak? Jadi Rasulullah pesan bersangka baiklah terhadap Allah tak? Lepas tu nak mati-mati lah tak? Jangan kecewa. Itu pesanan terakhir Rasulullah pada seorang sahabat yang hampir mati, yang hampir meninggal tak? Dan kita pun ambil iktibar ataupun ibrah tak? Berlapang dada tak? Bersangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah tak? Insya-Allah. Jadi golongan-golongan yang akan masuk ke syurga ini adalah golongan muhlisin, golongan solihin. Golongan solihin ini adalah orang yang membuat amal makruf nahi munkar tak? Dia buat perkara makruf, dia nahi munkar, dia mencegah tak? Itu orang solihin tak? Dan orang yang siddiqin, semua yang Rasulullah cakap benar tak? Apa yang diutarakan terhadap Islam, kalau dia rasa salah, dia pertahankan. Ini orang siddiqin, orang yang menegakkan kebenaran tak? Orang syuhada, orang mati kerana peperangan, menegakkan agama Allah. Dia syuhada ni ada dua tak? Dia syuhada duniawi, dia syuhada ukhrawi tak? Kalau orang yang belajar
orang yang belajar. Jadi dia syuhada itu ukhrawi kalau dia mati tak? Kalau orang yang mati tak? Pernah berlaku di Rusia pada waktu itu tak? Di Rusia pada waktu itu catatan orang Malaysia dia 5 orang pergi waktu peperangan mujahidin tak? Mujahidin di Rusia tak? Dia cakap apabila dia mimpi, kawan dia mimpi, bila kawan dia mimpi, semalam aku mimpi pergi syurga tak? Tak? Rupanya tanda kematian tak? Tanda kematian tak? Jadi sahabat dia yang keempat ni cakap dia pun mimpi tak? Dia pun mimpi besok kena tembak tak? Kena ambush tak? Sampai akhir sekali dia tunggu bila dia nak mimpi ni tak? Bila dia nak mimpi, akhir sekali tak mimpi-mimpi. Dia tak mimpi-mimpi dan balik Malaysia tulis buku. Tak, tulis buku. Jadi dia ceritanya sahabat dia ni yang kena ambush ni, tak? Apabila helikopter Apache tak? Dia duduk di satu kawasan pos lah di atas bukit tak? Dalam dia lepas solat subuh tu tak? Dia tengok Apache dah naik dah. Tak? Dia dapati orang tengok Allah, orang yang duduk bawah ni, oh, helikopter dah pergi ke pos tu. Tak? Jadi dia terperangkap berhadapan dengan helikopter Rusia tak? Dan kena orang bawah tu bertakbir lah. Allah mati lah. Tak? Matilah geng-geng tu tak? Jadi dibiarkan. Tak boleh nak naik ni. Nak ambil mayat tu tak boleh. Tak? Sebabnya berlega-lega pasukan tentera daripada Rusia. Last kali ambil masa 2 hari. Tak? Ambil masa 2 hari. Last kali komando geng-geng Chechnya, rasanya orang Chechnya. Tak? Komando dia hebat tak? Berani. Chechnya, komando Chechnya dia naik ke atas, dia bawa turun tak? Ada dalam 4 orang yang kena tembak pada waktu itu. Dia cakap masih berdarah 2 hari lah. Tak? Terbiar 2 hari masih berdarah dia cakap. Dan tak hanya. Tak? Tak hanya. Jadi dia turun tak? Terus ke bumi kan. Itu cerita orang yang mati syahid tak? Ataupun syuhada tak? Dia tak hanya tak? Termasuk ada budak-budak tahfiz yang dekat Selangor, ingat tak? Yang kena bakar tak? Kena bakar dengan budak-budak isap ganja tak? Laporan forensik tak? Dia forensik bomber ni akan pergi tak? Saudara saya bahagian bomber tu, dia dulu pengarah bomber Terengganu, dah pergi ke Putrajaya jadi timbalan pengarah, ketua pengarah tak? Jadi cerita dia apabila dapat cerita tahfiz ni terbakar, dia di bawah forensik bomber tak? Orang lain tak boleh masuk tak? Jadi dia akan lekong dengan pita kuning tak? Orang lain tak boleh masuk. Dan apabila dia masuk tak? Geng-geng dia masuk, dia cakap beza. Dia cakap beza tak? Biasa dia pakai peliput muka tak? Dia sampai tak payah pakai tak? Dan dia cakap kalau biasa memang nak muntah lah dia cakap tak? Tapi dia masuk ni dalam keadaan terharu dia cakap. Dalam keadaan terharu tengok budak duduk gini tak? Lepas tu dia angkat budak-budak tahfiz ni. Apabila dia angkat, ada yang masih berdarah. Dia cakap ini pelik tak? Sepanjang dia dalam forensik bomber tak? Orang terbakar dia tak akan ada darah dia kering. Cerita dia gitu tak? Darah dia kering. Tapi darah budak tahfiz ni masih mengalir tak? Kalau dia buat pembedahan, masih ada darahnya tak? Dan tak hanya bahkan ada yang seakan-akan bau jauh-jauh, wangi-wangi jauh gitu tak? Dia cakap ini dia jadi proses dia bedah siasat tu dalam keadaan terharu
Tak terharu. Oh, dia cakap ini budak-budak syurga ni tak. Ini syahid akhirat. Dia panggil syahid akhirat. Tidak ada dalam peperangan tapi masih dikira syahid sebab masih belajar tak. Dan belajar pula dia belajar Al-Quran tak. Jadi itulah golongan-golongan yang akan berada di syurga. Orang muhlisi, orang solihin, orang sodikin, orang syuhada, ulu albab, orang yang menggunakan pemikiran dia untuk kebaikan dan seumpama dengannya. Dan dalam ayat ini disebut orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Jadi mengikut ulama, orang yang bertakwa ini orang yang mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan dia. Itu orang yang bertakwa. Kalau tadi orang solihin ni orang yang amal ma'ruf nahi munkar. Dia lain tu. Dia lain tak? Okey. Jadi menurut Umar Al-Khattab, takwa itu adalah menjalani kehidupan dengan berhati-hati seumpama berjalan di tengah padang pasir, ataupun padang yang luas yang penuh dengan duri. Macam mana kita? Jadi maksud dia orang yang bertakwa ini menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan berhati-hati. Itu orang bertakwa, mengikut Umar Al-Khattab. Dan dalam ayat ini juga dia ada menyebut harta di jalan Allah. Dan harta yang di jalan Allah itu meliputi belanja untuk jihad. Kita buat surau ni untuk jihad ni. Kita buat surau untuk jihad. Pembangunan keilmuan, untuk keguruan, untuk kedoktoran, hospitality. Zaman sekarang ni itu benda jihad tu. Untuk kedoktoran, penyelidikan dan perkara-perkara yang baik. Dan intisari yang lain ada disebut tentang yang diturunkan kepada Nabi sebelum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu berupa kitab Taurat, Zabur dan Injil, dan beberapa suhuf seperti suhuf Nabi Syis, Nabi Idris, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Jadi untuk itu pada kali ini, jadi saya ada beberapa contoh suhuf. Contoh suhuf pernah berlaku cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Pernah dengar cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa? Nabi Musa pergi belajar dengan Nabi Khidir satu ilmu, iaitu ilmu laduni. Itu mungkin saya akan cerita secara lebih panjang lebar lagi dalam kuliah lain lah. Tapi nak cakap ni, ada satu perkara apabila disampai ke satu tembok yang sengit, Nabi Khidir betulkan terkandung di bawah itu, di bawah itu adalah harta-harta karun orang dua anak yatim. Dua anak yatim. Jadi apabila Nabi Khidir betulkan, tertutuplah. Nak cakap situ, Nabi Musa dapat satu suhuf kat situ. Mendapat satu suhuf, iaitu satu tulisan daripada papan emas. Jadi orang yang soleh itu buat satu papan emas, dia tulis satu kata-kata. Kata-kata itulah antaranya suhuf. Jadi Nabi Musa dapat satu daripada 10 suhuf itu di bawah tu. Dia baca benda tu. Yang lain semua harta-harta berbentuk perak, setengah ulama cakap. Jadi itulah suhuf yang didapati masa penggembaraan Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Nabi Khidir. Dan saya akhiri kuliah pada hari ini pesan Nabi Khidir yang saya petik
kepada Nabi Musa menjelang detik perpisahan mereka. Tak? Dia cakap apa? Wahai Musa, sesungguhnya manusia itu diazab di dunia ini mengikut kecenderungan hatinya kepada dunia. Dia gini, maksud dia, kita akan dihisap, dihukum, diazab di dunia ini mengikut apa yang kita cenderung. Kalau kita banyak cenderung kepada dunia, azab kita sebenarnya di dunia. Kalau kita cenderung kepada akhirat di saat ini, azab di dunia tu tak ada. Sebab tu ada keluar kata-kata manusia itu sepatutnya meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Kita ni tinggal dah dunia sebelum kita meninggal dunia. Selamat orang kata. Ni daripada riwayat Wahab Munabih. Jadi daripada riwayat Syekh Abu Muhajir bin Amru Al-Qaisir, kata-kata Nabi Khidir kepada Musa, wahai Musa, belajarlah ilmu kerana ingin beramal dengannya. Pesan Nabi Khidir, bukan dengan niat untuk mengajarkan kepada orang lain. Sudah gitu. Cari ilmu untuk beramal dengannya, bukan untuk ceramah. Sudahlah kita. Kalau tidak, kamu akan mendapat kecelakaan daripadanya, dan orang lain pula akan mendapat cahayanya. Orang lain yang dapat cahaya, orang ceramah. Sudahlah kita. Tapi mengikut sesetengah ulama, dia mentafsirkan, ini adalah contoh perbezaan syariat. Contoh perbezaan syariat. Syariat Nabi Khidir gini, Musa gini, syariat Rasulullah ni kena berdakwah. Lega balik lah. Kalau kena pada syariat Nabi Musa dengan Nabi Khidir tu kenalah kita. Kebanyakan manusia ni belajar ilmu untuk mengajar pula, terutama cikgunya ya. Tapi mujurlah syariat itu turun kepada Nabi Musa dan Khidir. Itu nak suruh nampak beza syariat tu apa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa sikit. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.